Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi siri penjelasan saya ke atas buku saya Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Baik, kita sekarang masuk dalam bab menggunakan khidmat jin untuk rawatan. Okey, mungkin takut, tak pernah kot guna jin. Tetapi sesuatu yang sebenarnya biasa berlaku. Kita mungkin pernah nampak di media sosial, okey, orang yang daripada pusat rawatan Islam yang sekali tepuk dapat merawat penyakit ni. Orang lalu dia tepuk dapat merawat penyakit. Sekali tepuk merawat penyakit. Itu mungkin yang fake, palsu. Tetapi ada juga kemungkinan ia yang benar-benar berlaku dan orang yang ditepuknya tu benar-benar sihat. Macam mana tu? Dia menggunakan khidmat jin. Kita juga tentu pernah dengar tentang pembedahan batin. Seseorang yang katakanlah yang lazimnya ya ada batu karang. Bila buat ultrasound batu karang yang besar yang minum air je tak boleh hilang je. Lalu kena buat surgery. Alamak, tak naklah surgery, takutlah. Lalu ada yang membuat rekomendasi pembedahan batin. Dia pun melakukannya di pusat rawatan Islam, bukan semua ya, sebahagian. Tengok-tengok hilang dah batu tu. Bila buat ultrasound dah tak ada lagi dah. Macam mana batu boleh hilang? Itu juga daripada peranan jin yang digunakan dalam rawatan. Contoh lain yang masyhur juga ialah rawatan kesuburan antara pasangan suami dan isteri. Okay, saya kena jauh sikit supaya tidak masuk bunyi propeller dalam mikrofon ya. Okey, saya menggunakan drone ni. Ini bukan jin yang pegang kamera, saya menggunakan drone. Okey, masih lagi dalam cuba-cubaan. Baik, satu lagi rawatan kesuburan. Katakan pasangan suami isteri setelah sekian lama tidak mendapat anak, pergi ke klinik yang khas tentang kesuburan. Alamak, mahalnya. Kemudian tanya-tanya, ada satu kaedah boleh hamil tanpa belanja yang sangat tinggi. Jika pusat rawatan yang kesuburan itu IVF apa semua RM30,000, yang ni RM10,000 saja. Yang ni RM5,000 saja. Kemudian tak buat apa pun tengok-tengok dah hamil. Macam mana tu? Okey. Ini kes pernah berlaku yang suami tu bertanya kepada saya, macam mana isteri saya boleh hamil? Okey. Dah rawat baru nak tanya. Okey, ini termasuk dalam menggunakan khidmat jin dalam rawatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, topik kita kali ini ialah apakah hukumnya menggunakan jin dalam merawat sesuatu penyakit. Mungkin ada yang kata ini sekadar ikhtiar, bolehlah cuba, apa salahnya. Akhirnya berjaya ataupun tidak, bergantung kepada Allah, kita tawakal saja kan. Tidak semestinya begitu, sebab ikhtiar kita, usaha kita juga hendaklah selari dengan hukum syarak. Dan di sini hukum syarak melarang kita daripada menggunakan jin untuk apa-apa tujuan. Baik untuk rawatan, baik untuk perlindungan, baik untuk mengetahui perkara gaib, baik untuk membawa barang, baik untuk mencari barang, dan apa jua pun dilarang. Ya, dalilnya apa? Dalilnya dalam surah jin sini, surah nombor 72 ayat nombor 6. 72 ayat nombor 6, apabila jin itu sendiri menerangkan seperti yang Allah rakam dalam Quran ini tentang sikap beberapa orang yang meminta perlindungan daripada jin. Dan jin itu tidak lain hanyalah menambah orang-orang tersebut dengan kesalahan, dengan dosa. Ya, mari kita rujuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalim minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya adalah beberapa lelaki daripada kalangan manusia meminta perlindungan daripada beberapa lelaki daripada kalangan jin. Maka jin itu tidak menambah bagi mereka, tidak menambah bagi manusia itu kecuali rahaqa. Rahaqa ni dosa, rahaqa ini kesalahan, kedurkaan. Kenapa ya? Sebab tuan-tuan dan puan, apabila kita minta pertolongan jin, the first time, kali pertama kita sudah engage, kita sudah ada urusan dengan jin, maka jin itu akan datang berulang. Sebagai contoh, orang yang minta perlindungan ini, mula-mula melindung, tapi lepas tu jin itu menambah lagi rasa takut kepada orang yang minta pertolongan itu, sehingga dia lebih-lebih lagi meminta pertolongan daripada jin. Orang yang sakit misalnya, rawatan pertama oleh jin, wah sudah sihat, tapi beberapa bulan kemudian jin itu datang balik, bagi penyakit lain,
dan orang itu akan sekali lagi minta tolong jin untuk minta tolong rawatan jin ya. Jadi sekali anda sudah menggunakan khidmat jin, ia akan berulang. Itu maksudnya menambah bagi mereka ya. Jadi dalam apa-apa urusan sekalipun menggunakan jin sebagai bodyguard, sebagai misalnya jin tu yang akan membisikkan rasa takut dalam diri orang tu sehingga aku ada satu jin pada bodyguard. Kalau ada 2 jin lagi bagus. Kalau ada 3 jin lagi bagus. Dulu jin tu sebagai bodyguard bila keluar dalam urusannya, sekarang duduk rumah pun ada jin juga. Sebab apa? Sebab jin itu yang menambah-nambah mereka dengan tu ya. Jadi apa saja urusan yang kita minta itu, jin akan menambah-nambah sampai kita pun akan lebih lagi minta pertolongan dia, Itu yang pertama. Yang kedua, jin dia tak terima bayaran. Bukan kita boleh bayar RM100. Kan? Bukan dah hilang batu karang kita bayar RM200. Tak. Jin tak guna duit. Dia dapat duit, dia nak buat apa? Tetapi jin, dia akan perlahan-lahan menarik kita ke arah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kali pertama guna khidmat jin, percuma. Kali kedua, percuma. Kali ketiga, dia minta ayam. Kita pun bagilah seekor ayam. Kali keempat, minta ayam. Kita bagi seekor ayam. Kali kelima, dia tanya pula, aku ni tak tahu nak sembelih ayam. Boleh tak tolong sembelihkan ayam tu untuk aku? Maka orang itu pun sembelihkan ayam untuk jin. Kerana diminta oleh jin. Walaupun ketika nak sembelih jin tu, lafaz tu dia menyebut lillahi ta'ala. Tetapi yang Allah ambil kira ialah hatinya, bukan lafaz di bibir. Maka apabila dia melakukan sembelihan, bukan kerana Allah, tetapi kerana jin, di situ berlakulah syirik. Jadi pelan-pelan jin akan tarik. Bukan 5 kali, mungkin lepas 7 kali ke apa ke. Perlahan-perlahan jin akan tarik ke arah mensyirikkan Allah. Jadi di situ berlaku kesalahannya. Jadi menggunakan jin itu salah dan boleh membawa kepada syirik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita tinggalkan. Ayuh kita jauhi apa jua kaitan dengan jin. Baik dalam rawatan, baik dalam perlindungan, baik dalam mencari perkara gaib, baik dalam angkat barang, apa-apa sekalipun, kita tinggalkan. Sebab jin tu sendiri yang menceritakan. Sebab kalau kita baca surah jin, ayat ke-6 tu, dia mula pada ayat 1, jin yang menerangkan tentang perkara-perkara ini, dan jin tu sendiri yang menerangkan ada beberapa lelaki yang minta perlindungan daripada jin, dan jin itu hanya menambah mereka, menambah kepada manusia itu dengan dosa dan kesalahan. So, pada awalnya mungkin okey, tapi lambat laun makin teruk ya. Jadi, ayuh kita tinggalkan rawatan-rawatan seperti ini, baik dalam hal rawatan penyakit ataupun lain-lain, daripada sebarang campur tangan ataupun urusan dengan jin. Moga-moga membantu kefahaman kita dalam perkara ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.